Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Alhamdulillah, kita bertemu lagi ya sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian pada pagi ini. Dan Ustazah rasa bersyukur pada pagi-pagi ini ya, pada pagi Jumaat ini dapat bersama-sama dengan sidang pendengar sekalian untuk kita berkongsi ya ilmu-ilmu Allah yang sangat luas, dan mudah-mudahan kita dapat manfaatkan untuk kehidupan yang lebih diberkati ya, untuk kehidupan kita yang ingin semata-mata mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada minggu lepas kita telah berbincang tentang terapi doa dalam rumah tangga Muslim. Ya, sebab itu Ustazah berpandangan kita semua inilah ya, termasuk diri saya sendiri, sebenarnya ya kalau kita kata kita sangat tertekan, kita murung ya, stres dan sebagainya, kadang-kadang kita kena muhasabah baliklah. Ya, kenapa kita murung, dan hari itu saya dah sebut 6 perkara sebenarnya yang menyebabkan seseorang tidak tenang ya. Dan barangkali saya takkan ulang semulalah pada hari ini. Cuma kalau kita lihat di sana, Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kita satu solusi, ya, penyelesaian, cara, kaedah untuk mengangkat jiwa kita menjadi jiwa yang tenang. Dan pada pagi ini insya-Allah ya, kita sama-sama melihat bagaimana indahnya Islam ini, ya, bagaimana luasnya rahmat Allah ini. Allah berikan kita satu penawar dan terapi yang sangat indah dalam kehidupan kita, yang saya namakan sebagai terapi sujud. Ya, dalam surah Al-Hijr ayat 98 hingga 99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu daripada golongan orang-orang yang sujud. Dalam surah Al-Alaq ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Tidak sekali-kali jangan kamu mentaatinya. Wasjud waqtarib. Jangan kamu ikut ya bisikan syaitan, nafsu dan segala kejahatan daripada mulut orang lain. Wasjud waqtarib. Dan sujudlah kepada Allah, mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, Ustazah nak bawa kepada suatu kisah yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ya, ketika mana dia berasa agak risau ya, dia datang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi tanya, apa masalah kamu, apa hajat kamu? Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, jaminlah aku untuk dapat bersama-sama dengan kamu dalam syurga nanti. Ya, dan satu jawapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawapan yang pada Ustazah kita semua harus mengambil pengajaran, merenungi jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, Nabi bersabda, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Maka tolonglah aku untuk menjamin diri kamu ya dengan cara bikathrati sujud, dengan cara kamu memperbanyakkan sujud. Muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan ya, khususnya para ibu yang sedang bersama-sama Ustazah pada pagi ini, rupa-rupanya gesaan untuk kita memperbanyakkan sujud itu memang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila mana kita rasa alamak jiwa tak tenang ya, rasa macam ada sesuatu tapi payah nak cakap apa benda yang terhalang, terbuku di hati ini, ayo tuan-tuan ya, mari kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bikathratis sujud, ke atas kamu dengan memperbanyakkan sujud. Ya, maknanya innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka biha darajah. Sesungguhnya engkau tidaklah sujud kepada Allah dengan satu sujud kecuali Allah mengangkat kamu dengan satu darjat. Ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Kadang-kadang Ustazah sendiri ya rasa macam banyak sangat taksir. Taksir ini ni maknanya kelemahan-kelemahan dalam kita menjalankan tanggungjawab sebagai ibu. Allahu
akbar, taksirnya sangat banyak. Kelemahan bagi pihak kita sebagai ibu sangat banyak. Dalam kita menjalankan tanggungjawab sebagai seorang isteri, lagi sekali kita melihat taksir, kelemahan dan kekurangan kita juga cukup banyak. Ya, bila mana kita ni rasa ada banyak kelemahan, banyak kekurangan, rasa tak puas hati, ya, berkhidmat, melayan anak dan suami. Ketika itu mestilah hati kita rasa macam tak sedap, ya, rasa payah nak cakap ni, tapi rasa tak sedap lah, ya. Tapi alhamdulillah bila kita solat lah, ya, solat sunat duha ke, ikut pada keadaan pada masa itu, solat sunat qabliyah, ba'diyah dan sebagainya. Kemudian kita melamakan sujud itu, ya, dengan munajat, dengan doa, ya Allah, angkatlah darjat kami, ya Allah, ya. Sebab kadang-kadang kita rasa sangat hina, sangat lemah, sangat macam tak ada guna, ya. Ni rasa sentiasa fail dalam buat sesuatu. Tapi dengan sujud dia mengembalikan rasa kita rasa kita diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita rasa kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat banyak mana sujud yang telah kita lakukan dalam satu hari. Ya, ustazah selalu menghitung perkara ini dalam ceramah-ceramah saya, ya. Kalau kita hitung, ya, contoh kita sujud, kita baca apa ni? Kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih ini 3 kali dalam sujud. Sekitar masa dia 4 saat. Ataupun 5 saat kita genapkan. Ya, kita sujud satu hari berapa kali? 34 kali untuk solat fardu. Ya, kalau 34 kali darab 5 saat, ya, lebih kurang dalam 30 kali 5 dalam 120 lebih lah, ya, dalam 120 lebih bersamaan, ya, kalau ikut yang saya kira bersamaan dengan 4 minit. Ya, 4 minit ataupun 3 minit sahaja kalau kita berpada dengan sujud dalam solat fardu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi SAW bersabda yang saya baca tadi, alaika bikathrati sujud, ke atas kamu perbanyakkanlah sujud. Apa kita nak jawab dengan 3 minit sujud yang kita berikan kepada Allah dalam tempoh sehari? Andai kata kita kata, ustazah saya semayang sunat baik, gandakan saja 1 kali lagi, jadi 6 minit. Tuan-tuan, 6 minit kita sujud sehari bermakna ada baki lagi 23 jam 54 minit. Saya ulang tuan-tuan, 23 jam 54 minit yang kita tidak berada dalam keadaan sujud kepada Allah, sebaliknya berada dalam keadaan mendongak di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Persoalan ustazah untuk diri sendiri dan sekalian yang mendengar, apakah kita rasa 6 minit, ya, berbaki 23 jam 54 minit, tak malukah kita untuk menyatakan yang kita termasuk dalam golongan yang banyak sujud? Sedangkan ini adalah di antara saranan Nabi SAW, hendaklah kamu memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dalam surah Al-Fatah ayat 29, inilah indikator ataupun ciri-ciri sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya, yang bersama dengan Nabi SAW. Di antara ciri yang disebut dalam surah Al-Fatah ayat 29 ialah tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kamu dapati mereka ini rukuk sujud yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, sentiasa mengharapkan kurnia Allah dan keredaan Allah, sehingga simahum fi wujuhihim, kamu nampak bekas kesan pada wajah mereka daripada kesan-kesan sujud mereka yang banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok-tengok kita berpada dengan 6 minit sujud, 5 minit sujud sehari. Manalah sujud ini dapat menjadi terapi, ya, penawar yang benar-benar memberi ketenangan kepada diri. Ya, sebab tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ustazah cuba menggariskan daripada pengamatan saya, ya, dengan melihat kepada pandangan-pandangan para ulama, kalau kita benar-benar nak menjadikan sujud ini terapi,
terapi kekuatan ya, yang menambahkan ketenangan dalam jiwa. Sekurang-kurangnya ada 4 perkara yang harus diberi perhatian. Yang pertama, kita harus sujud dengan membawa jiwa al-ikhbat. Ya, al-ikhbat ini banyak kita kaitkan dengan ayat Al-Quran yang memberi makna saat kita sujud dengan merendah diri. Saat kita sujud dengan menghina diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah, kajian-kajian yang dibuatkan, kajian saintifik ya ni, kajian saintifik, dan satu kajian ini dibuat oleh salah seorang non-muslim. Ya, kalau tak silap saya namanya Eng Siu Chok ya. Dia kata dalam kajiannya bersama dengan pensyarah-pensyarah muslim, kajian terhadap implikasi solat ya kepada jiwa dan tubuh badan seseorang, dia kata ada satu fenomena menarik dalam solat. Ya, ini yang kata ni non-muslim, ya, seorang researcher. Ada fenomena menarik dalam solat, iaitu ketika mana seseorang yang menunaikan solat berada dalam keadaan berdiri seketika selepas rokok sebelum sujud. Ya, mereka melihat dalam tubuh badan manusia itu, ya, gambaran yang diberi itu adalah peringkat yang paling tenang ya bagi seseorang dalam pergerakan solatnya. Katanya, saya bukan Islam, tetapi saya diberitahu bahawa keadaan yang saya maksudkan itu, namanya dalam Islam ialah tamak-ninah. Tamak-ninah ni maknanya tenang. Ya, maknanya masa kita solat, masa kita bangkit daripada rokok sebelum sujud, satu keadaan dalam diri, dalam minda, dalam hati, kita sedang berada pada tahap ketenangan yang sangat baik. Dan kemudiannya kita pun sujud menghina diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, boleh bayang ini dalam imajinasi pun kita dah boleh gambar, Masya Allah, tenangnya, rasa sejuk hati bila kita sujud kepada Allah. Dan yang kedua, selepas al-ikhbat, merendah diri, ialah tamak-ninah. Ya, bila kita sujud, berikan ketenangan. Ya, jangan terburu-buru. Jangan nak mengejar waktu. Banyak kerja di sana, banyak kerja di sini. Berikan hak sujud yang sebenar. Ya, berikan ketenangan dalam sujud. Rasakan bagaimana nikmatnya sujud, ya, sebagai satu anugerah Allah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan yang ketiga, sujud akan jadi satu penawar terapi yang sangat baik bila mana kita benar-benar menghayati dan memperbanyakkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan yang keempat, dalam sujud tersebut, ya, boleh kita berdoa dengan penuh harap dan gemetar. Kalau kita lihat dalam ayat surah Az-Zumar 23, ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian bergetarlah kulit-kulit mereka dan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang rasa getaran dalam hati, ya, bila dia sujud, dia rasa bergetar dalam hati. Yang ini satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana Nabi SAW bersabda, igtanimud du'a 'inda riqqah fa innaha rahmah. Kamu jangan, ya, maknanya gunakanlah masa untuk berdoa saat bila ketika jiwamu rasa bergetar. Ya, bergetar kerana harapkan Allah, bergetar kerana takutkan Allah. Fa innaha rahmah. Kerana ketika jiwa kamu bergetar itu, ya, rahmat daripada Allah. InsyaAllah kita berdoa saat jiwa kita rasa bersalah, rasa harap dengan Allah, takut dengan Allah, InsyaAllah doa itu termakbul. Ya, Thabit Al-Bunani berkata, ya, dia pernah mendengar sahabatnya yang saleh berkata, sungguh aku tahu bila doaku akan dikabulkan. Lalu dia bertanya, bagaimana ketika kulitku bergetar, hatiku merasa takut, dan kedua-dua mataku menitiskan air mata, aku yakin di saat itulah doaku sedang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, masakan tidak, ya, masakan sujud ini bukan satu penawar. Kerana saat sujudlah saat yang diiktiraf oleh Nabi SAW sebagai saat di mana seorang hamba berada sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqrabu ma yakunul abdi ila rabbih fahuwa sajid fa'akthirud du'a. Ya, suatu waktu yang paling dekat di antara seorang hamba dengan Tuhannya ialah ketika dia sujud, maka perbanyakkanlah doa.
Ya, dan kalau kita fahami sebenarnya Allah memang sangat dekat dengan kita. Ya, pada keadaan biasa pun Allah sudah sangat dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tetapi lebih dekat lagi, tak boleh kita nak bayang sedekat mana ketika mana seorang manusia itu, ya, seorang hamba Allah itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan rasa puas bila sujud, rasa tenang, rasa penuh nikmat bila kita dapat merendah diri dan menghina diri kepada Allah dalam bentuk kita bersujud. Dan bila kita kata terapi sujud, ia ada kaitan dengan terapi solat juga, ya, sebab ya, biasanya orang yang memperbanyakkan sujud ini ialah orang yang memperbanyakkan ibadah solat-solat sunat dalam hidupnya. Dan nikmati sujud itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, padanya ada kekuatan. Ya, kekuatan dekat dengan Allah, kekuatan Allah beri kita kemuliaan. Ya, Allah angkat darjat di sisi Allah, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kita setiap kali kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah, ya, huraian daripada Ustazah sebentar tadi, insya-Allah kita semua dapat menyelami betapa sujud itu akan menjadi penawar kepada kita, dan insya-Allah menggetarkan hati kita untuk sentiasa akrab dengan pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustazah, kita buka ruang untuk rakan-rakan pendengar kita kalau ada sebarang persoalan ataupun ingin berinteraksi bersama dengan Ustazah. Baik, kita bersama dengan pemanggil kita yang telah pun berada di talian ketika ini. Anda yang ingin menghubungi kami boleh tembus di talian 0362051500. Kita bersama dengan pemanggil pertama. Assalamualaikum, siapa di sana? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Silakan. Okay, Assalamualaikum, Ustazah. Ya, saya. Waalaikumsalam. Okey, Hidayah. Silakan, Hidayah. Apa ni, saya nak tanya macam mana nak didik hati ni untuk dapat getaran macam Ustazah sebut tadi. Lepas tu masa kita period kan, kadang-kadang kan kita tak boleh semayang semua kan. So kita gelisah. Betul. Lepas tu momentum selepas period tu pun dia jadi tak sama sebelum period tu. Ada tak tips macam mana? So bila kita dalam bilik air, kita nak berdoa, boleh ke kita berdoa dalam bilik air? Maksudnya macam bila kita ambil wuduk kan, berdoa, ya Allah, Tuhan ampunkan dosa-dosaku. Baik. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita teruskan dengan pemanggil kita yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum, siapa di sana? Hakim. Silakan Hakim. Ya, silakan Hakim cakap dengan Ustazah. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam, Cik Hakim. Okey, saya nak tanya, jelas sebagai seorang manusia, saya pernah melakukan banyak kesilapan dan alhamdulillah sekarang ni saya dah mula kembali sebagai seorang Islam. Baik, Cik Hakim. Tapi saya nak tanya, apabila saya bersolat tu, sujud saya merasakan kosong. Saya rasa macam, kadang saya rasa takut, kadang saya rasa kosong. Boleh tak Ustazah jelaskan apa keadaan itu sebenarnya? Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raikan soalan daripada rakan pendengar kita, Ustazah. Yang pertama daripada saya ambil yang belakang dulu, ya. Ni Puan Normah. Ustazah tak berapa jelas dengan soalan, tak berapa dengar. Barangkali soalannya buat solat sunat tetapi wajib tinggal. Betul ke? Ataupun belum qada yang wajib, lebih kurang macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, saya kira kalau tentang persoalan qada itu, ya, memang apa sahaja yang wajib harus didahulukan, ya, daripada yang sunat. Dan tadi pun Ustazah mendengar dalam slot yang sebelum ini, ya, bagaimana Tuan Guru tadi telah menyebut, ya, persoalan qada. Tetapi saya nak menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Ibnu Athaillah As-Sakandari ada menyebut daripada di antara tanda-tanda orang yang mengikut hawa nafsu dalam beramal. Makna dalam beramal pun kadang-kadang ada campur tangan daripada hawa nafsu. Min alamati ittiba'il hawa, daripada tanda-tanda orang ikut hawa nafsu dalam beramal ialah orang yang melebih-lebihkan soal sunat tetapi bermalas-malas dalam soal yang wajib. Kadang-kadang tuan-tuan berlaku penyakit itu dalam diri kita. Ya, contoh, ni contoh. Kadang-kadang kita tak sembahyang isyak lagi, kita dah tidur. Ya, kita tak solat isyak, kita dah tidur. Kemudian dengan harapan nanti kita akan bangun qiyam, kita akan buat solat sunat tahajud dan sebagainya. Ya, tak tahulah, wallahu alam, secara psikologinya bila kita meninggalkan, kita menangguhkan yang wajib tadi, kemudian bila kita bangun malam, ya, bermakna kita kena selesaikan dulu solat isyak yang belum kita laksanakan. Ya, maka rasa pada masa tu kita buat solat isyak tu rasa separuh hati, tapi bila masuk dalam masa buat solat hajat, solat tahajud, yang itu kita buatnya sepenuh hati. Ya, maknanya ataupun, ya, dalam bab ibadah-ibadah solat jamaah,
ya solat fardu berjamaah kita tak kejar sedang kelebihannya sangat besar, ya. Tetapi kita buat semayang sunat seorang-seorang ni, yang tu kita buat beria-ia. Yang ini kita kena lihat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena faham kaedah itu. Apapun yang wajib harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Jangan kita termasuk dalam golongan yang disifatkan ya oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi. Dia kata sebenarnya kamu dalam beramal pun masih ada juga ikut kepada kehendak hawa nafsu kamu. Ya, yang kedua daripada Encik Hakim. Ya, Encik Hakim kata sujudnya terasa kosong. Apapun Encik Hakim dan tuan-tuan puan-puan di luar sana ya yang telah mula formatkan semula kehidupan mereka untuk mencari keredaan Allah. Ya, saya ucapkan tahniah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun Encik Hakim, ya, bila mana kita mempunyai satu kesedaran ya untuk hidup yang lebih baik, hidup mentaati Allah, tapi kita harus ingat kesedaran itu, semangat itu harus diberi ataupun diisi dengan pengisian yang betul. Ya, pengisian yang betul inilah disebut sebagai ilmu. Ya, selama mana kita tidak mengisi hidayah tersebut, ya, mengisi keinsafan dan kesedaran tersebut dengan ilmu, dia akan pergi pada satu keadaan di mana kita rasa tak puas, ya, rasa kosong, ya, rasa macam kehilangan makna dan sebagainya. Tetapi selama mana kita istiqamah memberi pengisian dalam hidup, terus menimba ilmu, terus perbaiki diri, terus amalkan ilmu-ilmu yang kita tahu, insya-Allah itu akan lebih mengisi kekosongan jiwa. Ya, dan apabila kita benar-benar kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, kenal diri kita sendiri, Ustazah rasa insya-Allah tidak berlaku lagi ya kita rasa sujud tak bermakna dan sebagainya. Soalan pertama daripada Cik Hidayah, ya, bagaimana nak mendatangkan getaran jiwa, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita selalu menyebut tentang orang alim, ya, tentang ulama dan sebagainya. Dengan rasa rendah diri Ustazah bercakap, ya. Kadang-kadang kita ingatkan orang yang bercakap tentang agama ni, kita terus panggil dia orang alim. Ya, mungkin katalah Nik panggil Ustazah ni orang alim, ya. Sebenarnya Nik, hakikat diri saya ni sayalah yang tahu. Ya, hakikat orang yang dipanggil orang alim itulah yang tahu. Ya, ada pun kami bukannya orang alim yang sebenar. Ya, kami ni baca kitab, kemudian tolong sambung menyambung dan menyampaikan kepada muslimin dan muslimat. Ada pun orang alim yang sebenar yang diangkat oleh Allah dalam Al-Quran, ialah orang-orang yang bergetar jiwanya kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu sebenar-benar orang alim, iaitu orang yang takutkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ilmu tapi tidak mewariskan rasa takut dalam jiwa, ia tidak menyuntik rasa gementar dalam jiwa, itu bukan ulama sebenar menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hidayah, ya, sama juga macam tadi, ya, prasyarat untuk kita dapat rasa takut dengan Allah, ya, rasa getaran dalam jiwa, ya, tidak boleh tidak kita harus mengetahui ilmu Islam ini dengan mendalam. Ya, mengenali Allah Subhanahu wa taala, mengetahui hakikat-hakikat perkara-perkara gaib yang kita tidak nampak tetapi kita akan hadapi dan kita akan lalui. Contoh, ya, kita tak nampak lagi apa akan berlaku di alam barzakh. Kita tak tahu apa akan berlaku di alam mahsyar dan sebagainya. Tetapi dengan kita menuntut ilmu melalui Al-Quran, melalui sunnah, melalui hadis Nabi SAW, bayangan-bayangan itu telah dinyatakan ya oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi SAW. Dan ilmu-ilmu inilah ya yang penting untuk menambah rasa takut kepada Allah, yang mana rasa takut inilah akan membawa kepada getaran dalam jiwa kita, insya-Allah, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, khususnya Puan Hidayah yang bertanya tadi, ya, Nabi SAW bersabda, "Idza sya'ara jaldal mu'min min makhafatillah tahattat anhu khataya kama tahatta 'anil syajaril baliyah awraqaha." Apabila seseorang mukmin itu bergetar kulit dan jiwanya kerana takutkan Allah, maka saat itu bergugurlah
ya dosa daripada dirinya seperti mana bergugurnya dedaun daripada pohon yang telah mati ataupun rapuh. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, soalan hidayah tadi, kalau tak silap Ustazah ni ya, soalan bertanya tentang masalah bila wanita ini period dalam keadaan haid. Ya, biasanya momentumnya lari ya. Malah pernah saya menerima satu pengakuan ya dalam satu kursus dengan peserta kursus ya. Pengakuannya, Ustazah, bila saya period, kadang-kadang saya nak memulakan balik solat tu sangat payah. Ia menyebabkan contoh period saya telah pun betul-betul kering suci pada hari Ahad, tapi saya menangguh-nangguhkan mandi wajib hingga ke hari Rabu. Kerana dia hilang semangat, hilang roh tadi, semangat untuk beribadah tadi. Baik, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, memahami makna zikrullah haruslah dengan fahaman yang sangat luas, ya. Zikrullah bukan semata-mata dengan salat. Ya, zikrullah bukan semata-mata dengan membaca Al-Quran. Ya, di mana perkara yang Ustazah sebutkan ini, ya, dilarang untuk wanita-wanita yang dalam keadaan haid melakukannya. Zikrullah lebih luas daripada itu. Ya, sebab itu Ustazah mencadangkan, ya, bagi wanita-wanita dalam keadaan haid, ya, dia boleh mendekati Allah, dia boleh mengingati Allah dengan banyakkan berdoa. Ya, setiap kali waktu-waktu zuhur, waktu asar, dengarkan azan, menghormati azan. Kemudian saat orang solat dekat masjid, kita menghormati waktu tersebut dengan berdoa kepada Allah, ataupun kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jadikan setiap kali period adalah satu masa yang kita harus menambahkan lagi bahan-bahan bacaan ya dalam bab-bab keagamaan ini. Ya, rajinkan diri kita menuntut ilmu, membaca. Ya, belilah buku-buku ya yang boleh memberikan kita banyak ilmu dan informasi tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Semua ini sebagai pengisian daripada seseorang yang benar-benar amanah dan bertanggungjawab, ya, mengisi modal hidupnya, yakni masa dalam hidupnya, ya, mengisi dengan sesuatu yang berfaedah, supaya tidak terputus, ya, tak terputus rasanya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala kerana kelalaian dan sebagainya. Ustazah kira kalau kita benar-benar menjaga, ya, menyediakan satu rutin khusus kalau kita period, ya, supaya kita dapat rasakan kemanisan, kehangatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, saya fikir insya-Allah, ya, tidak berlaku seperti mana yang disebut tadi, rasa hilang momentum dan sebagainya. Ya, malah yang berlaku ialah kita rasa tak sabar sangat menanti saat untuk kita kembali solat, kembali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berdoa dalam bilik air, ya, sebenarnya masa kita ambil wuduk itu memang makruh, ya, kita mengambil wuduk dalam tandas, ya. Sebab itu kita tidak boleh berdoa lah dalam apatah lagi doa daripada ayat Quran dalam tandas. Walau bagaimanapun, andai kata kita nak berdoa dalam hati, ya, doa, wahai Allah, Engkau sucikanlah, Engkau berilah cahaya kepada wajahku, kepada anggota wudukku nanti, ya, di dunia dan juga di akhirat, yang itu tidak menjadi masalah. Ya, wallahu a'lam. Sebenarnya Ustazah, kita ada banyak soalan daripada rakan-rakan Facebook juga, ya. Saya kira 1-2 soalan kita akan cuba raikan untuk mungkin mewakili soalan-soalan yang lain berkaitan dengan berdoa dalam solat sunat. Banyak-banyak diminta pandangan daripada Ustazah lah, ya. Dan di antara soalan lain juga, di manakah tempat yang terbaik untuk berdoa dalam solat sujud, ya, ketika sujud, selepas tahiyat akhir ataupun selepas memberi salam. Ini berkaitan dengan doa lah, dan doa-doa yang kita pohon pada Allah ketika solat sunat dan sebagainya. Ada lagi satu soalan, ini Encik Rosli bin Omar ni, dia melahirkan rasa bagaimana cara, katanya rakan ni seorang sahabat beragama Hindu minta nasihat daripada dia lah tentang rumah tangga dan sebagainya. Jadi di sini tak tahu macam mana nak nasihatkan rakan yang Hindu ni. Dia kata dia sungguh rasa tertekan dengan masalahnya. Mungkin Ustazah ada nasihat dan sebagainya. Baik. Tentang berdoa dalam solat ataupun berdoa dalam sujud, ya. Sujud itu pula berlaku dalam solat, ya. Apapun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita harus memahamilah bahawa dalam solat, ya, semuanya mestilah dalam bahasa Arab, ya. Termasuk kita berdoa, tidak boleh kita melafazkan doa dalam bahasa Melayu.
Ya, maksud ustazah di sini, bila kita berdoa dalam sujud yang kita lakukan dalam solat, maka kita berdoa, andai kata dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu, kita berdoa dalam bentuk munajat dalam hati sahaja. Adapun kita harus mengambil kira juga adab, ya, sebab kadang-kadang saya perhatikan apabila kita solat berjamaah, ada makmum yang melamakan sujud yang terakhir sehingga ia menimbulkan sedikit ketidaksenangan kepada jamaah lain yang memang mudah tersinggung dia punya solat, dia mudah saja tak khusyuk, ya. Jadi kadang-kadang berkira-kira dapat lama sangat dia ni semayang ni, imam ni dah nak bagi salam dah, ya. Jadi dengan sebab yang demikian, bila kita solat berjamaah, tolong raikan adab-adabnya, ya, ikut imam itu lebih afdal. Ya, kalau kita nak melamakan sujud itu dalam solat yang bersendirian, ya, dalam solat sunat dan sebagainya. Adapun dengan imam, ikut imam jauh lebih afdal. Ya, jangan sampai kita tertinggal pula, ya, rukun-rukun kerana kita ni seorang-seorang melamakan sujud tadi. Ya, tapi ada pun dalam solat-solat sunat silakan. Ya, Nabi SAW sendiri, ya, dalam etika lah kita kata, maknanya dalam cara-cara ya qiyamul lail Nabi SAW, ya, Nabi memang memulakannya dengan 2 rakaat yang ringan-ringan, ya, yang sekejap. Tetapi kemudian Nabi melamakan qiyamnya, Nabi melamakan rukuknya, ya, dan Nabi SAW melamakan sujud baginda. Ya, yang itu semua dibenarkan dan dibolehkan. Bersoalan tentang bila mana seseorang daripada agama yang lain minta pandangan daripada kita, sebenarnya ini satu peluang yang baik sangat. Ya, satu peluang yang baik untuk kita bertanya soal. Sebenarnya dia rasa tenang tak dalam jiwa dia. Ya, kita bertanya sesuatu yang saya sifatkan daripada hati ke hati. Ya, apa yang dia inginkan, apa yang dia cari. Sebab bila orang datang kepada kita, ya, menceritakan masalah, sebenarnya ini satu kredit, ya, kepada kita, sebab dia memang telah siap untuk mendengar apa saja pandangan daripada kita. Maka kita ambil kesempatan di situ, pandangan ustazah, ya tuan, kita ambil kesempatan untuk bercakap daripada hati ke hati. Ya, apa yang dia rasa, bagaimana dan sebagainya, ya. Dan kita mula orang kata suntik lah, ya, maknanya kita beri sikit-sikit pengisian, ya, tentang soal hati ini sangat tenang bila mana dekat dengan Tuhan. Dan saya mengesyorkan satu kaedah. Kadang-kadang orang datang bagi tahu masalah dia, kita secara tidak langsung memberikan jalan keluar kepada dia dengan kita kongsi masalah kita. Ya, kita jumpa dengan seorang daripada agama lain, kita mungkin boleh bagi tahu, ya, saya dulu pun macam tu juga, ya, ada masalah dengan suami, dengan isteri, tapi saya memang bersyukur dengan Allah kerana bila mana saya berdoa kepada Tuhan, ya, saya mendekatkan diri kepada Tuhan, saya solat, Allah berikan ketenangan dalam hidup saya. Kita meluahkan bagi pihak kita, tapi boleh menjadi satu renungan kepada sahabat daripada agama yang lain. Maksud ustazah, ya, kita jadikan ini sebagai satu peluang dakwah kita kepada dia secara perlahan-lahan. Ya, kalau terlampau laju pun tidak baik juga dalam dakwah, ya, orang boleh lari meninggalkan kita. Ya, dan cubalah bantu dia. Mudah-mudahan orang yang sedang kesempitan dan kesusahan ini, dia akan lebih menghargai orang yang menolongnya. Wallahualam. Saya baik. Dan kita raikan juga rakan-rakan pendengar kita yang saya kira bertali arus di talian ketika ini, sementara masa masih ada lagi ustazah, ya. Kita bersama dengan pemanggil kita berikutnya. Hello, Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, siapa di sana? Saya Haji Syarif daripada Bangi. Silakan Haji, cakap dengan ustazah. Okey, soalan saya, ketika sujud ustazah, Ya, saya. Cucu atau anak kecil yang berusia 1 tahun laki-laki, dia berada di belakang kita. Ya. Yang agak lama, dan satu lagi dia dia mengganggu kita punya masa kita tahiyat tu. Konsentrasi. Ada turunkan jari kita tu. Lagi satu soalan yang kedua adalah berkenaan dengan kalau kita pergi umrah, kawan datang ni membawa anak kecil yang 1 tahun pakai pampers laki-laki. So bagaimana keadaan? Adakah batal daripada pasal dia belum bersunat lah senang gitu. Jadi itu jelas soalan saya. Baik, terima kasih banyak Haji. Assalamualaikum. Baik, kita teruskan dengan pemanggil kita berikutnya. Hello, Assalamualaikum, siapa di sana? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa di sana? Saya Puan Aziza. Silakan Puan, cakap dengan ustazah. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay.
Saya Puan Aziza, saya nak tanya pasal yang macam orang yang datang masjid tu. Ya, saya. Kalau kita nak pergi dekat masjid untuk dengar kuliah ke ataupun ada majlis-majlis dekat masjid tu boleh ke? Ya, saya. Itu soalannya. Ataupun dekat kawasan mana yang kita boleh duduk ke atau memang langsung tak boleh? Baik, terima kasih Puan Aziza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi pemanggil kita Ustazah ya. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Saya Ani. Ya, Cik Anu, silakan cakap dengan Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Ya, saya. Waalaikumsalam. Ya, ini first time saya dapat call. Alhamdulillah. Diteruskan dengan soalan. Ya, saya nak tanya. Saya ni was-was. Jadi bila solat tu jadi nak cepat siap je lah. Jadi bila solat tu sebab saya rasa macam keluar angin lah. Rasa was-was. Kadang-kadang saya tengah semayang sampai dah siap. Saya rasa macam solat saya tadi tak kena lah. Saya solat saya lagi. Saya. Baik, terima kasih banyak Cik Ani. Assalamualaikum. Salam. Okey, kita ambil satu yang terakhir Ustazah Ya, ya. silakan. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Nama saya Ahmad Ya, Cik Ahmad, silakan cakap dengan Ustazah. daripada PJ. Ya, silakan. Saya nak tanya, kalau kita dalam sujud, boleh kita berdoa dalam bahasa Melayu ke? Ya, Baik, nanti Ustazah dengar di radio ya. Ustazah akan jawab. Assalamualaikum. Baik, silakan Ustazah. Okey, saya teruskan dengan soalan daripada Encik Ahmad yang telah saya terangkan tadi. Kalau kita sedang solat dan kita sujud, maka doa dalam sujud itu tak boleh sama sekali dalam bahasa Melayu kecuali dalam hati, bukan dilafazkan. Baik, itu soalan jawapan untuk saudara Ahmad. Kemudian tentang cucu yang mengacau kita semasa solat dan sebagainya. Ini tidak membatalkan sembahyang kita, ya. Dan perkara ini berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana cucu baginda pun duduk di belakang Nabi dan Nabi menzahirkan sifat kasih sayang yang sangat hebat dan luar biasa ni. Ya, makna Nabi sangat memahami keadaan kanak-kanak. Tapi cuba tengok kita kadang-kadang hari ni bukan kata orang lain, Ustazah pun kalau anak-anak kacau kita solat, kita ni beranggapan macam dia tu faham solat tu, faham adab tu macam kita faham. Ya, jadi kita akan marah dengan dia, sampai dia sedih, dia rasa macam macam-macam lah perasaan anak-anak ni. Jadi asasnya solat itu sah, tidak ada masalah. Ya, kalau dia colek kita punya jari tadi tu kan, dia turunkan, kita naikkan balik. Ya, maknanya tak ada masalah apa-apa. Cuma kalau kita dalam keadaan tawaf, sa'i, bawa anak yang pakai pampers dan sebagainya, mestilah pampers itu kita pastikan sebelum tawaf, ya, terutama masa tawaf lah. Yang sa'i tak ada masalah, ya. Masa tawaf tu pastikan pampers dia memang bersih, ya, bersih, dan kemudian kita bawa dalam tawaf tersebut, tak ada masalah, ya. Okey, untuk Puan Azizah, ya, Puan Azizah, soal orang yang dalam haid kemudian nak masuk dalam ruang solat. Ya, dalam pandangan-pandangan, ya, dalam mazhab Syafi'i, memang wanita yang dalam keadaan haid tidak dibenarkan untuk masuk dalam masjid. Kalaupun dibenarkan untuk lalu, ya, lalu itu pun dalam erti kata dia mesti menjamin bahawa tidak ada, ya, darah yang mengalir, ya, mengotori masjid tersebut. Itu pun masih maknanya satu kelonggaran yang diberikan tu pun yang kita kena tengok betul-betul, ya, jangan sampai kita mengotori kawasan masjid. Jadi daripada pandangan-pandangan tersebut, Ustazah sendiri melihat, ya, Puan Azizah, dalam keadaan hari ini kita ada speaker, ada mic, mana-mana masjid surau biasanya ceramah ada mikrofon, ya, maka tidak ada keperluan untuk wanita yang dalam keadaan haid tadi untuk masuk dalam ruang masjid. Mereka boleh duduk dekat tangga, dekat ruang legar, ya, yang mana tidak digunakan untuk bukan ruang solat. Ya, sebab saya mengambil jalan tengah daripada ada pandangan yang membolehkan, ya, kita masuk untuk belajar, lita'allum, untuk belajar, tapi mesti dengan syarat, ya, ketika itu darah itu pun sudah tidak banyak, kita pun jaga supaya tidak mengalir dan sebagainya. Tetapi walau bagaimanapun Puan Azizah, ya, pandangan Ustaz sendiri, janganlah kita masuk dalam ruang solat untuk belajar, kerana pada saya ini bukan satu desakan sangat. Ya, kita boleh saja duduk di luar, kita masih boleh dengar sebab tuan guru kita ni pakai speaker, pakai mikrofon dan sebagainya, untuk benar-benar menghormati kesucian masjid. Ya, wallahu a'lam. Kemudian daripada Puan Ani, tentang was-was. Tuan-tuan, siapa Ustazah mencadangkan, ya, siapa nama yang tadi ni?
mencadangkan kepada Puan Mas untuk bersemuka dengan ibu mertua dengan bahasa yang lunak, ya, dengan solat hajat dulu sebelum tu, mohon pada Allah agar bukakan pintu hati dia, dan dalam kita mendekati ibu mertua itu tunjukkanlah bahawa kita menyatakan ini benar-benar kerana hebatnya rasa kasih sayang kita kepada dia. Bukan nak tunjuk betapa pandainya kita, betapa alimnya kita, betapa fahamnya kita tentang agama berbanding dia, tetapi cuba olah, ya, bahasa kita, cubalah bentuklah wajah kita, air muka kita menggambarkan yang saya bercakap ini ibu benar-benar atas rasa kasih sayang yang sangat mendalam untuk menyelamatkan ibu daripada kemurkaan Allah. Yang ini kena terus terang, ya, berkias-kias, bersindir-sindir, saya rasa sudah tidak relevan dalam keadaan ibu ni dah jadi pembantu bomoh yang seperti mana dikatakan oleh Puan Mas tadi, dah melakukan perkara-perkara mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana seorang laki-laki namanya Amr bin al-Jamuh, ya, pun seorang yang mensyirikkan Allah, sembah berhala dan sebagainya. Anak-anaknya sangat risau, ya, bagaimana nak dakwah kepada ayah ini, tetapi mereka tetap dakwah dengan cara yang baik, ya, tetap dakwah dengan penuh bijaksana. Oleh kerana orang Arab ini sangat terkesan dengan bahasa Arab, ya, maka mereka bacakan ayat-ayat Al-Quran pada ayahnya Amr bin Jamuh ini. Dan bila ayah tu kata, sedapnya ayat siapakah ini, hebat sangat bunyi ayat-ayat ini, anak tu pun kata, ini ayat bukan daripada manusia, bukan daripada Muhammad, tapi ini adalah kalamullah, ayat daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pun ayah tu tak nak lagi tunduk kepada kebenaran, ya, dia masih kata nak tanya dulu dengan Tuhan Manat, dia namanya Manat, nak jadi Tuhan Manat, okey tak ayat ni, boleh tak, dia nak macam itulah, maknanya masih lagi nak mensyirikkan Allah. Ya, kemudian anak ini masih lagi berusaha tanpa penat lelah, tanpa rasa jemu, dia berusaha macam mana pula, malam-malam dia ambil patung Manat, dia pergi campak kat tong sampah. Esok ayah tu nak sembah, tengok patung tak ada, tengok dekat tong sampah. Ya, kemudian anak dia pun kata, macam mana ayah, patung apa yang ayah sembah ni tak boleh kawal diri dia sendiri ke, sampaikan dia kena hantar dekat tong sampah. Maknanya anak ini ambil satu masa yang lama, ya, untuk bersoal jawab, untuk menimbulkan perasaan ragu, ya, perasaan tak senang hati ayah tadi dengan benda-benda yang dia lakukan. Dan barangkali, ya, Puan Mas kena buat, ya, kena buat sikit-sikit supaya datang rasa keraguan pada ibu tadi dengan apa yang dia buat. Dia tak senang hati dan bawa dia kepada satu keyakinan, satu bentuk, ya, akidah yang lebih jelas, ya, dan mudah-mudahan dengan ikhtiar dan doa, insya-Allah, ya, kita sama-sama doakan agar ibu mertua itu kembali ke pangkal jalan, insya-Allah. Dan saya kira sampai ke hujung saja pertemuan kita hari ini, perkongsian ilmu, ya, majlis ilmu kita pada hari ini Ministeri Rancangan Usrati. Dan sebelum berpisah, Ustazah ingin membuat sedikit konklusi kepada apa yang kita bincangkan pada hari ini. Silakan Ustazah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, atas asas Ustazah mengambil kira, ya, kita semua sangat banyak tanggungjawab, ya, bermacam-macam peranan yang kita mainkan, berlapis-lapis peranan kita, yang kadang-kadang sebenarnya kita harus faham tanggungjawab ini sebenarnya, ya, mengangkat kita, darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala andai kita melaksanakannya dengan baik. Allah memberikan kita amanah bukan untuk menggelisahkan kita, memurungkan kita, ya. Dan Ustazah ambil kesempatan di sini untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, ya, suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada Sayyidina Ali, ya, dengan sejumlah kata-kata. Baginda menyuruh Sayyidina Ali membacanya sekira ditimpa kesusahan ataupun semasa berkeluh kesah. Ya, ayat yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah la ilaha illallah al-halim al-karim subhanallah wa tabarakallah rabbil arshil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Ustazah ulang lagi sekali, la ilaha illallah al-halimul karim subhanallah
wa tabarakallahu rabbil arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada Tuhan melainkan Allah, Maha berlapang, Maha mulia, Maha suci Allah, Maha tinggi Allah, Tuhan pemilik arasy teragung. Segala pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ya, mudah-mudahan dengan kita kerap membacakan ayat-ayat yang diajar oleh Nabi SAW ini, kita memiliki jiwa yang tenang. Kerana ketenangan ini sangat perlu. Sebab dengan ketenanganlah kita boleh perform lebih baik. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang anggota masyarakat, dan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sekian daripada Ustazah, mohon maaf di atas segala kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.